Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan, salam Ramadan. Moga-moga tuan-tuan semua diberkati dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, sempena bulan Ramadan ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan saranan dan juga cadangan saya kepada ahli-ahli politik di luar sana agar Ramadan pada tahun ini menjadi titik tolak kepada kita melakukan perubahan dengan cara kita berpolitik. Saya melihat dan memantau suasana politik negara kita ini lebih daripada 40 tahun saya berkecimpung dalam politik ini, dan saya mengharapkan Ramadan pada tahun ini berbeza dengan Ramadan tahun lepas, kerana kita dapat lihat dah berpuluh-puluh kali Ramadan, sebaik saja Ramadan selesai, cara kita berpolitik tetap juga sama. Perkara pertama yang ingin saya cadangkan kepada politikus di luar sana ialah kita mengamalkan politik rahmah, politik yang membawa rahmat kepada semua orang. Macam mana yang saya katakan sebagai politik rahmah ialah politik kita memberikan manfaat kepada orang lain, politik kita mengakui kebaikan yang orang lain lakukan. Sebab apa saya lihat kebelakangan ini, atau mungkin daripada dulu lagi saya lihat bahawa jika sekiranya sesuatu kebaikan itu dilakukan oleh kerajaan atau dilakukan oleh parti politik lain, maka pembangkang melihat bahawa kebaikan itu umpama tidak ada apa-apa. Kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan itu dikritik, disindir, dikondem, sehingga kadang-kadang kita menidakkan kebaikan yang orang lain lakukan. Seolah-olah kita saja yang boleh melakukan kebaikan, ataupun hanya kebaikan yang kita lakukan saja yang boleh kita iktiraf ianya baik. Tetapi kalau orang lain buat, semuanya tak baik. Ada semacam satu sindrom penafian ataupun denial syndrome kepada kebaikan yang orang lain lakukan. Mungkin kita merasakan bahawa kalau kita mengakui kebaikan itu, ianya memberikan impak yang negatif kepada political mileage kita. Jadi saya harap untuk Ramadan tahun ini kita dapat memperbaiki ataupun menambah baik cara kita berpolitik, di mana kalau sekiranya sesuatu kebaikan itu walaupun dilakukan oleh sesiapa pun, maka kita kena kata ianya baik. Sebab kita kena telus dan jujur dengan ilmu yang tuan-tuan semua ada, iaitu kalau benda itu baik, maka kita kena akui ianya baik. Jangan pula kita menidakkan ataupun mentidakbaikkan benda yang baik. Sebab saya melihat banyak perkara sebegini, bila orang lain buat, semuanya tak baik. Contohnya dikata, ada orang menyatakan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini langsung tak membuat kebaikan apa-apa, elak, tak ada buat kebaikan langsung. Jadi saya rasa sangsi, apakah ini pandangan yang betul? Masakan tidak ada langsung kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan. Maka oleh kerana itu, saya mengharapkan kita dapat mengubah cara kita berpolitik. Jangan kerana habuan politik, kerana political mileage, kita akhirnya menidakkan kebaikan yang orang lain buat. Perkara kedua, tuan-tuan, yang saya kira pentinglah untuk kita amalkan ataupun kita tambah baik, ialah cara kita bercakap, cara kita memberikan kritikan, cara kita memberi nasihat kepada orang lain. Kadang-kadang kita kata nak beri nasihat ataupun kita nak buat kritikan yang membina, tapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang kadang-kadang menyebabkan orang lain, rakyat di luar sana tak boleh terima cara kita menggunakan bahasa tersebut, perkataan tersebut. Contohnya kita mengumpamakan orang lain itu dengan binatang, dengan kera, dengan buaya, dengan apa-apa yang saya kira kalau kita tidak analogikan dengan binatang, ianya lebih baik. Nasihat kita itu mungkin boleh diterima, atau rakyat melihat, oh bagus bahasa pemimpin kita, bagus bahasanya, manis, bahasa yang baik. Tetapi tidak, kita melemparkan tuduhan-tuduhan, kita menganalogikan atau membandingkan
orang lain itu dengan binatang, sehingga kata ada yang mengatakan bahawa seseorang itu sudah menjadi zoologis kerana asyik mengandaikan ataupun asyik menyamakan musuh politik dia dengan binatang. Itu saya kira satu perkara yang tak baguslah untuk kita laksanakan ataupun untuk kita buat. Sebab kita tahu bahawa kita ni, kalau kita seorang da'i, kita selalu menyatakan bahawa kita ni pendakwah. Ada orang mengatakan bahawa mereka itu pendakwah. Tetapi kadang-kadang cara kita bercakap itu tidak melambangkan bahasa seorang da'i. Sedangkan kita semua biasa mendengar ataupun kita selalu membaca ayat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan serulah ke jalan Tuhan kamu dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan kita berbantah-bantah dengan cara yang baik. Seru dengan cara hikmah, berbantah-bantah, kita berlainan pendapat tapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Kita selalu membaca ayat tersebut. Itu adalah sifat seorang da'i. Tetapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak hikmah, cara berbantah, cara berhujah dengan cara yang tidak baik. Akhirnya ianya memberikan impak yang negatif kepada kita. Malah lebih teruk lagi kalau ada yang melabelkan dia itu adalah murabbi, ataupun seseorang itu adalah ulama besar. Jadi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, cara yang tidak baik, sudah tentulah ianya menimbulkan persepsi yang negatif di kalangan rakyat umpamanya. Rakyat kita ada berbagai-bagai lapisan, ada yang Islam, ada yang belum Islam dan sebagainya. Mana pergi akhlak kita kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang sedemikian? Oleh kerana itu, bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai titik tolak untuk kita melaksanakan suatu cara politik baru selepas Ramadan 1444 ini. Sekali lagi, satu lagi tuan-tuan yang ingin saya nak peringatkan diri saya dan juga mungkin tuan-tuan, ialah tentang kita selalu juga membaca, kita selalu mendengar konsep fastabiqul khairat, kita berlumba-lumba untuk melaksanakan kebaikan. Maka kerana itu kita kena berlumba melakukan kebaikan, dan kalau orang lain melakukan kebaikan, jangan kita condemn. Kita lakukan kebaikan yang sama atas kapasiti kita. Mungkin kerajaan dia ada resources, dia boleh melakukan kebaikan-kebaikan dalam skala yang besar. Tapi janganlah pula kita mengkondem, menjindir dan sebagainya. Kita buatlah pula kebaikan dalam skala yang kecil sesuai dengan kita yang bukan kerajaan. Sebab itulah konsep fastabiqul khairat ini adalah konsep yang sangat penting supaya kita hayati bersama. Tuan-tuan dan puan, satu lagi yang saya fikir kita selalu dengar dan kita selalu tafsir, ialah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tadi kita berlumba-lumba nak melakukan kebaikan, dan sekarang kita kena bertolong-menolonglah nak melakukan kebaikan, nak berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kita bertolong-menolong untuk melakukan kebaikan. Pembangkang ada caranya, ada tanggungjawabnya. Kerajaan ada tanggungjawabnya. Jadi apa juga kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan menggunakan resources kerajaan, duit rakyat dan sebagainya, pembangkang kena bantu. Sebab apa? Ini semua untuk kebaikan rakyat. Janganlah kita menjadikan semua perkara itu seolah kita mengamalkan sindrom penafian, denial syndrome. Apa juga yang orang lain buat, semuanya tak baik, semuanya tak betul. Oleh kerana itu, bagi saya lah, marilah sama-sama kita jadikan Ramadan 1444 ini sebagai Ramadan yang memberikan suatu nafas baru kepada politik kita, iaitu politik rahmah, politik berakhlak, politik baru, iaitu kita berlumba-lumba melakukan kebaikan, bertolong-menolong melakukan kebaikan, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kesat, dan kita tidak mengamalkan sindrom penafian, iaitu kita apa juga orang lain buat walaupun baik, kita kata semuanya tak baik. Sekian, itu semua adalah peringatan utamanya untuk diri kita sempena Ramadan 1444 Hijrah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.